Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama Cikgu Syaliati dalam kelas Bahasa Melayu bagi kelas 3 cekal dan juga 3 inovatif. Okey, hari ini Cikgu ingin mengajar topik tata bahasa yang bertajuk kata pinjaman. Okey, apakah itu kata pinjaman? Okey, kata pinjaman dalam bahasa Melayu ialah kata yang diserapkan ke dalam bahasa Melayu, Sanskrit, bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain. Perkataan itu sendiri atau dari segi pinjaman imbuhannya. Imbuhan daripada bahasa Sanskrit, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okey, bagi imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit di mana imbuhan pinjaman ini adalah imbuhan awalan. Okey, yang pertama seperti maha. Kalau awak tengok, maha dimasukkan dalam maha siswa dan juga maha siswi. Manakala pra di awal imbuhan awalan iaitu pra sejarah dan juga pra sekolah. Lain-lain seperti tata iaitu tata susila dan juga tata tertib. Okey, selainnya awak boleh tengok seperti swasta dan swalayan. Boleh juga menggunakan eka menjadi eka bahasa dan juga eka nada. Dan dwi bahasa, dwi fungsi dengan imbuhan awalan dwi dan juga imbuhan awalan panca, di mana panca indera dan panca logam. Kemudian, imbuhan pinjaman daripada bahasa Inggeris juga imbuhan awalan dengan imbuhan yang pertama ialah anti, pro, poli, auto, sub dan supra. Anti, pro, poli, auto, sub dan supra adalah imbuhan yang dipinjam dari bahasa Inggeris dan dimasukkan ataupun digabungkan dengan perkataan bahasa Melayu. Contoh seperti antibiotik, anti-Amerika, pro-kerajaan, di mana kerajaan merupakan bahasa Melayu, pro pula ialah bahasa Inggeris. Diikuti juga dengan poliklinik, autograf, subgolongan dan suprakelas. Okey, lain-lain pinjaman yang dipinjam daripada bahasa Inggeris contohnya seperti imbuhan akhir ataupun pertukaran daripada ISM menjadi isme. Contoh, dalam bahasa Inggeris kita panggil nationalism. Tapi dalam bahasa Melayu dia akan jadi nasionalisme. Nampak sama tapi sebenarnya bunyi adalah berbeza. Contoh yang kedua ialah sosialism dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu sosialisme. Yang ketiga ialah mekanisme dan bahasa Melayu ialah mekanisme. Okey, lain-lain contoh imbuhan yang ketiga ialah pinjaman daripada bahasa Arab, di mana bahasa Arab pula adalah imbuhan akhiran iaitu i, wi, iyah, in, at. Contoh perkataan yang digabungkan daripada bahasa Melayu dan ditambah dengan imbuhan akhiran pinjaman daripada bahasa Arab ialah abadi, insani.
duniawi, syurgawi, ilmiah, lahiriah, hadirin, muslimin, hajah, ustazah, hadirat, muslimat. Okey, kata bahasa Arab yang menjadi istilah agama pula ialah, contoh dalam bahasa Jawi dipanggil haram dan dalam bahasa Melayu juga dipanggil haram. Dan seperti yang berikutlah, awak boleh tengok dalam nota yang cikgu bagi. Okey, ini adalah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Okey, sebenarnya banyak bahasa Melayu yang digunakan daripada bahasa Inggeris. Sebab tu kita panggil ia adalah kata pinjaman. Seperti contoh yang pertama awak tengok ialah karbon. Okey, seperti contoh yang pertama awak tengok ialah karbon dan sebutannya juga sama, iaitu karbon juga. Yang salah ialah karban. Salah. Yang kedua ialah kartun. Dan dalam bahasa Melayu juga dipanggil kartun. Cuma yang berbeza adalah dari segi ejaan. Tapi salahnya ialah kartun. Yang ketiga, dialog dan juga dialog. Yang salah ialah dialog. Ni adalah salah. Kemudian yang keempat ialah konduktor. Juga dipanggil dalam bahasa Melayu konduktor. Tapi yang salah ialah konduktor. Okey, kemudian kalau awak tengok, terdapat kekecualian bagi beberapa perkataan yang tertentu yang boleh menggunakan e-pepet. Contoh macam kelas. Kelas. Tapi dalam bahasa Melayu dipanggil kelas. Kelas adalah salah. Ini adalah bunyi berbeza tapi lebih kurang. Contoh kita guna e-pepet. Yang ini ialah kelas A, tapi yang ni jadi e-pepet jadi kelas. Kelas. Kelab. Ni jadi kelak. Kita guna e-pepet. Gelas menjadi gelas. Jadi bunyinya berbeza kerana menggunakan perkataan e-pepet iaitu Okey, kemudian penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu. Contoh macam huruf C menjadi huruf S. Sen. Sen. Bunyinya sama, tapi ejaan ini menggunakan C dan ini menggunakan S. Tapi bunyinya sama. Sen. Silinder. Silinder. Ini menggunakan perkataan C dan ini menggunakan perkataan S. Namun bunyinya tetap sama. Okey. C juga sama. CC. Accommodation. Tapi dalam bahasa Melayu dipanggil akomodasi. Accommodation ialah acco is a C. Tapi dalam bahasa Melayu ialah K. Akomodasi. So, banyak lagi contoh-contoh yang awak boleh tengok dalam slide yang cikgu beri. Jadi, awak tonton bersemula slide dan awak boleh ulang-ulang dan terus ulang sehingga awak faham. Jadi, sebarang pertanyaan boleh terus kepada cikgu dan kita akan sambung kemudian dengan pembinaan ayat menggunakan kata pinjaman. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menghadiri dan juga menonton slide yang cikgu
terangkan. Jangan lupa untuk buat tugasan anda.